Alhamdulillah, ada penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita bertemu sekali lagi di dalam rancangan An-Nur yang pada kali ini akan mengupas satu tajuk yang lain pula. Ya, waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah, bersama dengan saya pada hari ini yang akan membincangkan tajuk yang berbunyi cinta sebelum kahwin. Ya, menarik kan dia punya tajuk? Alhamdulillah, insya-Allah tetamu jemputan yang akan membincangkan tajuk ini dengan lebih mendalam lagi, iaitu seorang yang tidak asing bagi kita, yang mulia Ustazah Hajah Nur binti Haji Muhadi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah, seperti yang ayat yang telah saya bacakan di awal-awal tadi, daripada surah Az-Zariyat ayat 49 yang tafsirnya, dan dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Tajuk kita pada malam ini Ustazah, ya, cinta sebelum kahwin. Jadi untuk memulakan mukaddimah untuk perbincangan kita pada malam ini, saya persilakan Ustazah untuk memulakannya. Silakan Ustazah. Terima kasih Ustazah Pengurusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang mulia Ustazah Pengurusi dan auda penonton yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita cinta sebelum kahwin, ya. Jadi kita ingin menjelaskan apakah boleh bercinta sebelum kahwin, ataupun adakah cinta itu sebaiknya berlaku selepas kahwin. Jadi kita lihat dulu makna cinta itu apa, ya. Cinta ialah satu perasaan suka, sayang, kasih, ingin, itu di antaranya. Nah, kemudian cinta ini juga merupakan satu fitrah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sendiri memperakukan, ya, melalui firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tafsirnya, fitrah Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah itu. Surah Ar-Rum ayat 30. Jadi perasaan cinta ini, kasih adalah fitrah semula jadi. Ia tidak dapat kita katakan ini satu perkara yang tidak patut wujud. Memang dia wujud, ya. Tetapi ia terbatas, ia dikawal. Seperti mana Syekh Abdullah Nasih Ulwan, ya, ada berpendapat cinta itu ada tiga tahap cinta. Cinta agung, iaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan kita berjihad untuk mendekati Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua, cinta pertengahan, iaitu cinta kepada kerabat, cinta pada keluarga, cinta pada suami, pada isteri, anak-anak. Kemudian yang ketiga, cinta bawahan, iaitu mencintai sesuatu itu melebihi cinta kepada Allah. Ini kita masukkan cinta. Nah, kemudian selain daripada itu, ada lagi soalan mengatakan, bolehkah orang bercinta sebelum kahwin? Jadi Syekh Atiyah Sakar berpendapat kenapa tidak boleh. Tetapi artinya ada tetapi lagi itu, ia terikat. Artinya cinta sebelum kahwin itu bukanlah cinta seperti mana yang kita dengar sekarang ini. Orang bercinta, saya sayang kepada kamu dan lebih dekat bertelefon misalnya, itu salah. Kalau cinta dalam hati itu, iaitu ia ingin kepada seseorang itu, ingin menjadikan seorang wanita itu bakal istrinya kerana Allah, dan begitu juga perempuan yang mencintai atau ingin lelaki itu untuk jadikan suaminya kerana Allah, dipendam dalam hati, tidak diluahkan, tidak dizahirkan, itu boleh. Tetapi kalau dizahirkan terus dengan kata-kata pujian, misalnya hanya kamulah yang saya cinta, saya mencintai kamu lebih dari segala-galanya, kita bimbang. Dikhawatiri cinta melebihi segala-galanya, takut melebihi cinta daripada Allah, boleh membawa kepada syirik. Nah, kemudian kita lihat lagi cinta yang disalah artikan atau cinta nafsu ini, nanti kita huraikan lebih lanjut nanti, yang membawa kepada perkara-perkara yang tidak baik, bertentangan dengan syarak.
Tu Ustazah. Ya, terima kasih Ustazah. Jadi kita memang sudah mengetahui seperti mana yang Ustazah telah katakan tadi bahawa cinta itu terbahagi kepada 3 bahagian, ya Ustazah. Ya. Jadi di antara cinta tersebut adalah cinta terhadap makhluk, ya, sesama makhluk. Jadi memang ada penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masa nikah terutamanya musim-musim orang hangat bercinta akan berkahwin. Jadi banyak ni masa ni majlis perkahwinan ni. Ya Ustazah. Jadi seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang tafsirnya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah bahawa dia menciptakan isteri-isteri bagimu dari kalangan kamu sendiri supaya kamu dapat hidup tenang bersama mereka dan diadakannya cinta kasih sayang antara kamu. Sungguh dalam yang demikian ada tanda-tanda bagi orang yang menggunakan fikiran. Ya, jadi Ustazah, kalau kita mengatakan pasal perkahwinan, isteri telah ditakdirkan untuk seorang suami ni Ustazah, seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingin menarik perhatian penonton dan pendengar bahawa Islam sebenarnya telah menggariskan beberapa panduan dalam pemilihan isteri ataupun pemilihan pasangan hidupnya Ustazah, ya, sebelum berkahwin. Bolehkah Ustazah tolong jelaskan mengenai perkara ini? Apakah sebenarnya yang dianjurkan oleh Islam dan apa sebenarnya perbezaan antara anjuran Islam ini dengan cinta yang diamalkan sebelum berkahwin oleh masyarakat kita sekarang ini? Silakan Ustazah. Terima kasih. Islam telah menggariskan artinya perkahwinan itu adalah ada masanya wajib, ada masa harus, ada sunat, ada haram, ada makruh. Secara umumnya kita memang diharuskan berkahwin, ya. Jadi Islam tidak membenarkan kita artinya membujang sampai ke mati, tidak membenarkan orang benci kepada kahwin. Sedangkan yang merupakan sunnah Rasulullah SAW di mana baginda ada bersabda, "An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu merupakan sunnahku. Siapa yang benci kepada sunnahku, maka ia bukan daripada golonganku. Itu galakan untuk berkahwin. Dan juga di dalam pemilihan jodoh itu ada tata cara ataupun garis pandu yang diberikan oleh Islam, ya. Yang pertama, seseorang itu memang sudah ada perasaan ingin bernikah. Itu ada perasaannya dan juga ada kemampuan. Kemudian ia akan memilih jodoh siapa yang akan menjadi bakal suami, siapa yang akan jadi bakal isteri. Di antara pasangan hidup. Iya, bakal pasangan hidup. Misalnya bagi seorang lelaki, Rasulullah dah menggariskan perempuan itu dinikahi disebabkan oleh 4 perkara, karena kecantikan, hartanya, kedudukannya dan juga agamanya. Kamu pilih yang beragama, nescaya hidup kamu akan bahagia. Itu panduan. Mereka boleh memilih yang cantik, boleh memilih yang kaya, yang kedudukan tinggi, tapi utamakan yang beragama. Nah, begitu juga bagi para wanita, ya, anak gadis kita, mereka juga ada hak memilih, ya. Di mana Rasulullah juga pernah bersabda kepada para wali, ya, pada bapa misalnya wali, apabila datang kepada kamu meminang lelaki yang baik akhlaknya dan baik agamanya, maka nikahkanlah ia. Jika kamu menolak, tunggu, kata Rasulullah, satu fitnah, kebinasaan besar akan berlaku. Jadi di sini kita melihat, ya, memilih itu pun bukan kata orang terlarahnya, asal pandang saja, ini jadi isteri saya, menjadi suami saya. Tidak, kita lihat keadaannya. Bukan pilih-pilih langsat ni, ya, atau pilih-pilih tebu. Kemudian selain daripada itu, setelah memilih, kita ada tata cara yang merisik. Jadi merisik ini kita akan mewakilkan kepada sesiapa kaum keluarga atau teman terdekat kita, akan menyiasat perempuan itu, latar belakangnya bagaimana, akhlaknya bagaimana, agamanya bagaimana, itu yang dilakukan. Nah, kemudian setelah merisik, barulah dibolehkan melihat. Lelaki itu melihat bakal calon, artinya ia terhad, bukannya artinya semua anggota dilihat, hanya muka dan 2 tapak tangan saja dilihat itu. Itu. Nah, kemudian selain daripada itu, waktu yang melihat itu bukan ia berdua-duaan, ada lagi teman mahramnya. Itu. Kemudian setelah itu ia akan meminang.
meminang kepada orang tua atau pada wali tadi itu berhajat bahawa ia akan menikahi anak gadis tersebut, dan setelah berlaku pertunangan, maka di situ barulah nanti lepas itu akad nikah dijalankan, maka walimah kita mengumumkan kepada orang bahawa anak gadis ini sudah diperistrikan oleh seseorang. Itu. Nah, kemudian soalan tadi itu mengatakan bagaimana perbezaannya cinta sebelum kahwin dengan tata cara itu. Jadi kita lihat, alhamdulillah ada juga di kalangan anak muda kita, anak remaja kita yang mengikut cara-cara yang diaturkan oleh Islam, di mana ibu bapa itu memberikan pendidikan agama yang secukupnya, mengikut cara-cara yang diaturkan oleh Islam, ya. Dan tidak kurang ada yang juga tidak mau mengikut, mengatakan ini style lama. Style kami ini, kami bercinta dulu. Ikut secara orang-orang macam di barat sana, iaitu di mana mereka berkenalan lebih intim, kata orang, lebih rapat. Alasannya nanti bila sudah bila sudah menikah nanti saya sudah kenal. Sebenarnya itu bukan cara begitu. Bahkan untuk ada mengenal. yang sampai bersekedudukan, ya Ustazah, ya. Sebab amaran Allah sudah ada kepada para lelaki dan perempuan. Auzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina. Jadi jangan menghampiri, sebab apabila sudah berdua-duaan dekat-dekat, ya syaitan itu ada. Asalnya baik lelaki baik perempuan ini mereka mau menjaga cinta itu. Cinta saya cinta putih, suci katanya. Tetapi syaitan ini dia tidak mau putih, ia mau hitam. Hitam kalau cinta kamu itu. Kamu nodailah ni. Ya, jadi itu yang menyebabkan rosaknya cinta tadi itu. Inilah yang dikatakan cinta itu haram dari segi syaraknya, sebab ia sudah menyeleweng daripada fitrah tadi itu. Ya. Jadi bermaksud di sini kalau cinta tersebut pada asalnya ya suci, yang memang diharuskan di dalam Islam dan tidak diharamkan. Tetapi apabila ia telah disalahgunakan dan telah selewengkan, jadi ia boleh menjadi haram ni Ustazah, ya. Jadi kalau kita ni kan bercakap pasal cinta ni, memang banyak orang suka ni Ustazah, kan bercinta ni. Jadi sebelum itu kita bukakan talian telefon bagi para penonton dan pendengar yang ingin mengajukan sebarang soalan yang berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini, iaitu cinta sebelum kahwin. Kita bukakan dua talian, iaitu 22207006 ataupun 22207007. Ya Ustazah, berbalik kepada perkahwinan, memang pasangan remaja terutamanya ataupun pasangan orang muda-muda, bahkan orang yang sudah berumur juga masih terlibat di dalam percintaan. Ia memang satu perkara yang lumrah, seperti mana yang Ustazah katakan tadi. Kalau orang dulu-dulu ni orang putih arrange marriage, telah diaturkan oleh keluarga, tapi sekarang ni diorang tak mau lagi. Setelah lama sudah tanya, kami mau pilihan kami sendiri. Jadi ia sudah menjadi satu trend di mana pasangan lelaki dan perempuan bercinta sebelum kahwin. Jadi bagaimanakah bagi pandangan Ustazah cara yang terbaik sebenarnya kalau sekiranya pasangan ini mengamalkan bercinta sebelum kahwin ini, agar nanti percintaan ini akan diakhiri dengan perkahwinan, pernikahan yang sah, dan akhirnya akan membawa kepada kebahagiaan rumah tangga yang akan mendatangkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Untuk peringatan kita bersamalah, apabila ada perasaan cinta kepada seseorang itu, kita ingat cinta yang pertama seperti mana saya katakan tadi, cinta kepada Allah dan Rasul. Apabila seseorang itu cintanya mendalam kepada Allah dan Rasul, maka disitulah ia akan mengikut segala titah perintah Allah dan meninggalkan selarangan. Di antara titah perintah Allah, janganlah kamu berdua-duaan, jangan kamu berduaan tempat sunyi, jaga pergaulan. Itu di antara amaran Allah kepada kita. Dan kemudian tegahan-tegahan lagi, artinya jangan kamu menganiaya. Sebab kalau kita lihat apabila seseorang itu bercinta, dia tidak cukup dengan cinta seperti mana orang zaman dulu. Kalau orang zaman dulu dia datang ke rumah perempuan, ada keluarganya duduk bersama. Tapi sekarang bukan lagi dia datang ke rumah perempuan, kadang ia membawa perempuan itu keluar. Dan kadang-kadang bukan saja lelaki membawa perempuan membawa lelaki keluar, mempelawak. Jadi disitulah kadang-kadang tren orang sekarang ini, mereka berdua-duaan. Apabila timbul perasaan sedemikian, yang pertama ingatlah Allah. Yang kedua, jangan merahsiakan daripada ibu bapa. Ini yang paling penting. Jadi yang menyebabkan terselewengnya cinta anak muda sekarang ini, mereka merahsiakan daripada ibu bapa. Ibu bapa akan tahu setelah sesuatu itu berlaku.
keadaan buruk berlaku, baru orang tua diberitahu kami sudah begini. Jadi sebagai orang tua mereka bertanggungjawab menikahkan anak tadi. Sepatutnya bagi anak remaja ini, anak muda, kalau mau cinta itu cinta sejati yang dihalalkan oleh Islam, ceritakan kepada orang tua, saya berkenan dengan gadis itu, saya suka dengan lelaki itu, saya berhasrat untuk jadi. Jika mampu, kenapa salahnya? Pinang baik-baik, kemudian kahwin nikah. Itu. Kemudian kita tahu cinta dalam diri kita ini bukan saja setakat suka. Kadang-kadang ada orang boleh memendam. Tetapi ada ramai tidak boleh memendam. Mau menzahirkan. Bila sudah menzahirkan, mau duduk dekat-dekat, mau lebih dari itu, sampai ke muncaknya, ingin bersatu. Kemudian cinta itu akan mendorong kepada melakukan seks. Jadi inilah cinta yang dilarang oleh Islam. Tidak boleh bercinta. Sepatutnya kita anak muda ini sebelum kahwin itu bukannya bercinta, ta'aruf, berkenal-kenalan antara satu sama lain, dan kemudian diikat dengan pertunangan. Pernikahan itu lagi lebih afdal. Dan satu lagi, apabila sudah berkawan jangan lama-lama. Bila bertunang jangan lama-lama. Sebab kata orang, bila orang bertunang darahnya manis. Syaitan suka mengusik. Itu kadang itu kadang-kadang tengah-tengah jalan putus. Bila putus timbul dendam, macam-macam balas dendam. Ada yang balas dendam pakai sihir, macam-macam berlaku. Ya, memang menarik Ustazah. Kita akan sambung selepas ini. Kita ada pemanggil di talian. Kita terima pemanggil yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa? Boleh jauhkan sikit talian telefon daripada televisi kita? Okey, terima kasih. Okey, silakan dengan siapa di talian kita? Halo. Ya, hello. Siapa di talian? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, saya ni kena merujuk tentang dalam tajuk kita malam ni kan. Okey. Ada mengenai cinta sebelum kahwin. Betul. Jadi Ustazah, saya ni kena kami minta pandangan sedikit. Sekiranya seseorang tu sudah sembahyang istikharah, jadi mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan itu namanya untuk mengenal siapa yang dicintai itulah. Jadi ada Ustazah, sekiranya petunjuk itu ia terlihat wajah Ustazah, macam mana tu Ustazah? Ustazah orang dicintainya ni Okey. Macam ia terlihat macam mana lah wajah tu, ada macam berlukis lah di awal lah, macam mana tu. Okey kata Ustazah? Itu saja soalannya. Minta maaf, siapa tadi namanya di talian? Alhamdulillah. Itu masalahnya kita semai istiarahan cinta kan. Jadi ada dianggap macam cinta kasih sayang kata tu. Okey. Itu saja soalannya. Terima kasih. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama Pak. Okey, tak. Masih. Silakan Ustazah. Ya. Artinya orang ini ada perasaan, ya. Kemudian dia semai istikharah. Kemudian selalunya kita semai istikharah ini minta ada pilihan. Jadi maka terpandanglah apa di awan tadi kan? Muka orang yang dicintai dia terpandang muka orang di awan. dipandang di awan. Bagi diri saya berkemungkinan ini satu jawapan pada sembahyang istikharah tadi. Tapi jangan melakukan sekali saja. Kadang-kadang kita ni bila oleh kerana terlalu rindu kepada seseorang itu, ia terbawa-bawa. Terbayang-bayang. Bukan saja di awan ni saja sebenarnya. Di dalam piring masa makan pun wajahnya juga, dalam cawan pun wajahnya juga. Jadi kita buat sembahyang istikharah. Kan tidur pun dah nyaman kerana Allah buat banyak kali. Jadi kalau itu saja berkemungkinan itulah yang Allah jawab. Jadi mungkin saja itu adalah petunjuk daripada Allah menunjukkan bahawa memang pilihannya itu tepat ya Ustazah. Jadi seperti yang Ustazah katakan tadi bahawa Islam mempunyai panduan-panduan yang tertentu dalam tata cara pemilihan suami isteri, tapi juga kita ni sering mendengar dari mata turun ke hati ni orang tak kenal maka tak cinta. Itu pepatah orang. Jadi ini yang selalu dikatakan oleh pasangan yang jatuh cinta ni Ustazah. Jadi daripada percintaan kepada pertunangan. Jadi macam mana sebenarnya? Di mana sebenarnya Islam adalah syumul, lengkap. Memang ada menyentuh tentang pertunangan ya Ustazah ya. Jadi macam mana sebenarnya pertunangan yang dianjurkan di dalam Islam dan pertunangan yang diamalkan oleh masyarakat kita dalam masyarakat ini. Tapi Ustazah, sebelum itu kita sebelum menjawab soalan itu, kita kepada pemanggil yang seterusnya. Ya, kita terima pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian kita?
Nah, ni Abang Haji Garib bin Timbang. Haji Zarif? Bin Timbang. Ya, Tuan Haji Zarif, boleh tolong jauhkan telefon daripada TV kita sebentar? Ha? Tolong jauhkan telefon daripada TV kita. Jauh pulang sudah ni. Okey, teruskan. Terima kasih. Silakan dengan soalannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tujukan sama Ustazah. Dan bertanya, kalau orang itu sebelum kawinnya itu tidak ada percintaan. Apabila sudah kawin baru dia bercinta. Ya, teruskan. Kemana tu? Okey. Itu saja soalannya, Tuan Haji. Ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soalannya cukup ringkas, Ustaz. Okey. Inilah yang paling baik yang digalakkan oleh Islam, iaitu cinta berlaku selepas kahwin. Yang mana nikah dulu, kemudian memanglah kalau kita balik sezaman dulu, ditemukan oleh keluarga, artinya kadang-kadang ada yang dah pernah melihat muka tu, ditemukan, terima saja tu. Jadi cinta itu datang selepas kahwin, di mana kita manusia ni kalau yang normal nafsu tu ada. Allah berikan nafsu, berikan perasaan. Setelah berlaku akad nikah, mungkin si isteri melihat suami, suami melihat isteri, oh ini suami saya, ini isteri saya. Berlakulah pujuk memujuk, pada masa itu belai membelai. Itulah nikmatnya bercinta selepas kahwin. Jadi selalunya cinta selepas kahwin ni insya-Allah ia murni, ia akan dipraktikkan. Berbeza dengan sebelum kahwin. Sebelum kahwin terhad saja tu, dalam hati saja, tidak boleh dizahirkan. Ini dizahirkan, diungkapkan walaupun 10 kali sehari, saya sayang kamu, cinta kamu, saya terpikat kamu, mana sajalah. Asal saja tahan mendengar. Iya, selalunya orang mula-mula kahwin ni tahan bercakap, tahan mendengar. 10 kali, 20 kali sehari. Sangat indah pada masa itu. Iya. Jadi di sinilah kemanisannya. Betul. Jadi saya bersetuju dengan Abang Haji Zarif bin Timbang tadi itu, iaitu bagaimana katanya kalau ia dah cinta sebelum itu, tiba-tiba menikah, kahwin, tetapi walaupun bercinta selepas kahwin, sebab apabila sudah ia akan bernikah, tentulah keinginan itu ada. Bagaimana wajah istriku, bagaimana wajah suamiku. Perasaan, kalau orang normal perasaan itu ada tu, sendirinya akan tumbuh, dan apabila sudah nikah itu lagi lebih mendalam dan akhirnya mendapat zuriat. Itulah bukti cinta mereka yang bercinta selepas kahwin. Jadi saya ingin menjawab soalan saya pengurusi tadi yang tadi tentang pertunangan pertunangan dalam Islam. Memang dalam pertunangan itu artinya ada peraturan. Misalnya dari segi melihat, ia tidak melihat telelarahnya. Seperti tadi katakan dari mata turun ke hati. Mungkin memanglah kita melihat seseorang itu mungkin tertarik dari kekacakannya misalnya, kecantikannya, keayuan perempuan tadi itu tertarik, maka di situ timbul perasaan. Jadi apabila bertunang itu artinya bukan terlarangnya bertunang, bukan suka-suka hati berjumpa. Kalau kita masih ingat lagi pada zaman dulu, kalau orang tua kita ni bila anak gadisnya berjalan dengan tunangnya, ada adik kecil lagi ikut tu. Ini kadang-kadang pasangan yang bertunang tu kadang-kadang gurau-guraun kata orang tadi. Ada le kacau daun. Tapi sebenarnya itu ya hakikatnya. Nah, kemudian dibandingkan dengan orang bertunang sekarang. Kalau dulu permintaan ini tidak terlalu banyak. Sekarang ini macam-macam, dan sehingga majlis pertunangan itu pun ibarat seperti majlis perkahwinan, besar-besaran. Jadi itu terserahlah kepada siapa yang mampu. Dengan berbeza kalau orang tidak mampu, ala kadar sajalah. Yang paling penting kita ikut lunas-lunas agama. Jadi pertunangan itu bukanlah suatu tiket untuk kebebasan di antara lelaki dan perempuan. Ia hanya terhad. Kadang-kadang kita ni ada yang silap. Masa bertunang itu ada yang lelaki ni tidur di rumah perempuan, yang perempuan tidur di rumah lelaki. Walaupun ramai-ramai ada keluarga, tetapi tidak mustahil ada juga di kalangan anak-anak muda ini yang mengambil kesempatan, kami sudah bertunang, artinya menganggap itu sudah boleh, katanya sebenarnya belum boleh lagi. Sehingga akad nikah dijalankan, maka itu barulah sah dikatakan miliknya, baik lelaki baik perempuan. Bahkan ada juga setengah orang mengatakan bahawa
tak apa betunya dorang berjalan berduanya, bertunang sudahnya dorang katanya. Jadi ini yang salah sebenarnya Ustazah. Jadi tapi Ustazah, kalau kita ni kan melarang orang-orang bercinta ni memang susah Ustazah. Sebabnya dorang akan mempersoalkannya. Kalau anda bercintanya macam mana kami kan kenal. Jadi macam mana kita ni kan tahu hati budi seseorang. Sedangkan kita ni kena suruh memilih 4 perkara. Jadi yang dalam hadis tu dia yang seperti yang Ustaz sebutkan. Macam mana kita ni kan tahu bahawa wanita itu adalah wanita yang beragama kalau sekiranya kita ni dah pernah bercinta dengannya. Jadi ini adalah satu persoalan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang bercinta ni Ustaz. Jadi bagaimana sebenarnya kita mengetahui seseorang itu adalah jodoh bagi kita yang insya-Allah adalah jodoh yang terbaik untuk kita ni. Silakan Ustaz. Islam sudah kita katakan tadi ada panduan memilih. Kemudian kata tadi kalau tidak bercinta bagaimana kita kenal? Dalam Islam merisik itu gunanya merisik. Sedangkan sebelum bertunang ada merisik. Jadi orang tua siapa keluarga itu akan melihat dan boleh saja lelaki yang berhajat tadi itu boleh memerhatikan dari jauh. Bertanya kepada orang bagaimana kedudukan perempuan ini, bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya, itu merisik itu tu. Jadi artinya merisik itu pun sudah memadai, ia akan dapat mengetahui bagaimana bakal isteri atau bakal suami tadi itu. Kemudian soalan tadi, bagaimana kita tahu itu jodoh kita? Sebenarnya jodoh ini rahsia Allah. Jodoh, umur, rezeki, semua rahsia Allah. Mati kita semua rahsia Allah. Tidak dapat kita tahu bila pada siapa, kemudian siapa jodoh saya. Yang merupakan rahsia. Jadi tugas kita ni mencari. Mencari. Kemudian setelah kita dapat mencari, sembahyang istikharah. Tadi ada soalan kan tu? Betul. Itulah jalannya untuk kita mengetahui adakah ini jodoh kita. Kita minta kepada Allah. Sebab Allah yang memberi, kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkan aku perempuan. Kita melihat banyak perempuan, kita melihat banyak lelaki. Di antara 2 ini atau 3 ini, siapa yang sesuai ku nikahi misalnya. Siapa yang sesuai jadi pasanganku. InsyaAllah Allah akan memberikan bayangan atau memberikan terus nampak wajah atau mungkin dari segi perasaan kita condong ke sana. Itu terserahlah kepada seseorang itu bagaimana cara ia bersembahyang istikharah itu, niatnya, kemudian cara kehusyukannya, itu yang dilihatnya. Jadi itulah bahawa di sana situ kita dapat jodoh. Kadang-kadang orang mengatakan saya kahwin inilah jodoh saya. Ya mungkin juga iya, mungkin juga tidak. Kadang-kadang bila berlaku perceraian, bukan jodoh. Macam mana kita tahu itu bukan jodoh? Kadang-kadang kahwin misalnya, kahwin dengan orang yang sudah berumah tangga misalnya kahwin, itu jodoh saya. Pun sukar juga kita mengatakan itulah jodoh kita. Sebab ia merupakan rahsia Allah. Cuma kalau kita tidak tahu, itulah melalui sembahyang istikharah itulah barulah kita dapat tahu inilah pemberian Allah kepada kita. Yakinlah. Bila Allah memberi, insya-Allah itulah jodoh kita. Ya, pasti perancangan Allah itu adalah rapi ya, Ustazah. Ya, kita ada pemanggil di talian ni. Siapa pemanggil kita yang seterusnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di talian kita? Pak Haji sini. Pak Haji, ya. Silakan Pak Haji dengan soalannya. Silakan mengajukan soalan. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Jadi pengurus kita ni pun orang yang remaja beraga. Soalannya pun membanggakan juga. Tahu sudah. Alhamdulillah. Apa yang disarankan oleh Ustazah tadi memang benarlah. Memang benar. Kita ni sudah minta maaf untuk yang pembuka cerita lah. Ini pembuka cerita saja. Jadi zaman yang selalu pun Ustazah sudah bercerita tadi ada yang kamu remaja lah tu, kira remaja lah. Jadi tadi ada remaja tadi mengatakan pengurusi mai masyarakat dia tahunya orang itu boga pandai sembahyang, kehindakannya. Jadi kalau macam mana dia kalau ibu bapa dulu yang saya pernah pengalaman hidup lah, umur sudah warga masa ni, kalau masa silam tidak tahu benarnya Ustazah tulus tu. Kalau tahun 50-an ia kahwin tu, mana orang tahu tu. Nya bapaknya lainnya, mahu aku kahwinkan ke kau. Ini bunyi-bunyi tu, bini-bini. Mana bunyi-bunyi tu? Diam saya tu. Kalau dia diam artinya nya bapaknya, kita sediakan ni ya.
Baru saya bilang tu. Ya. Macam merisik tak, apa yang perlu keperluan awal tu memang dapat tu. Ya. Kata ini kalau pilihan ibu bapa, kata ini meragukan. Berbalik kepada zaman moden, apanya ustazah tadi, 4 perkara mesti ingat. Dalam 4 perkara tu yang penting agama. Kalau saya lah memberikan anak-anak kadang-kadang yang penting agama lah. Yang kedua tu kecantikan. Cantik tu mesti ada tu. Kalau anda cantik, kalau sumbing payah aja. Orang sekarang, bini mau ngapa sumbingnya? Tapi kalau senyum, siok aja nya, lawa aja nya kalau senyum. Walaupun sumbingnya. Kalau hitam sifat dok manisnya, manis juga. Itu peribahasa. Jadi ustazah kita ni memberikan panduan kepada kanak-kanak. Jadi masa ni orang kahwin sudah diberikan 4 perkara penting. Bila sudah 4 perkara penting diberi pra universiti, pra perkahwinan sudah dibagi apa. Jadi apakah pandangan ustazah lah mengenai dengan dapat diuraikan 4 perkara ini dari awal atau 4 perkara di mana perkembangannya zaman baru ini kaitan dengan cinta dulu, cinta dan kasih sayang itu akan berunsur hingga hayat mereka. Jangan separuh jalan. Kata nama tu. Kalau ibu bapa separuh jalan tu bahaya tu. Jadi kalau boleh ya sehingga ke akhir ayat dorang kedua-dua. Itu keempat-empat perkara tu pastikan kepada kanak-kanak macam mana memilih ia beragama, macam mana memilih kepada ia kecantikan, macam mana memilih ia kepada keturunan dan yang akhir apa tu ustazah ataupun orang warga bahasa ni kadang-kadang lupa. Jadi keempat perkara tu mesti ketini beri ya. Pada mana yang lebih penting? Itu cinta dan kasih sayang itu mesti ada pada naluri seseorang hamba Allah jejaka yang baru nak kahwin. Ya. Itu saja Ustaz. Itu saja. Terima kasih Pak Haji. Okey. Ya Ustazah, yang lebih merupakan kepada pandangan Ustazah ya. Mungkin Ustazah ingin mengulas sedikit tentang pandangan Pak Haji ni Ustazah. Ya. Alhamdulillah, inilah artinya kita bersetuju ya. Artinya apa yang disarankan tadi memang apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ya. Agama, kecantikan, harta, kedudukan ataupun keturunan. Cuma apa yang kita lihat ya, dari sisi kecantikan itu ya mungkin seseorang itu akan mengatakan seorang itu cantik apabila ia berkulit putih misalnya. Mungkin seorang jadi cantik ini artinya satu perkara yang nisbi iaitu relatif ya, berbeza dari seorang ke seorang ya. Mungkin saja orang mandang cantik, bagi dia tidak. Mungkin saja orang lain memang tidak cantik. Contoh suami isteri saja ya. Orang melihat tak nak cantik tu je, badan pun macam mana. Tapi bagi suami cantik sebenarnya isteri itu. Bagi orang dah cantik, bagi suaminya lawa. Yang penting pandangan itu berbeza. Itulah. Kemudian dicarilah. Kemudian ada orang menganggapkan cantik itu bukan pada paras wajah. Betul. Budi pekerti, akhlaknya. Itu saya katakan berbeza pandangan. Jadi kesimpulannya bahawa anak-anak muda kita ini selalunya yang utama cantik itu tu. Cantik itu. Kemudian baru mereka beralih kepada hartanya. Kemudian baru beralih kepada keturunannya. Kemudian akhirnya baru memandang agama. Tetapi tidak kurang juga ada pihak lelaki yang memandang agama, yang sedar bahawa agama itulah yang sebenarnya, yang walaupun tidak cantik, walaupun ia tidak kaya, walaupun keturunannya mungkin saja ada bermasalah, tetapi ia menghayati agama, sembahyang 5 waktu tidak tinggal, insya-Allah ini dapat kita bentuk. Benda-benda lain boleh datang kemudian. Agama itu yang paling utama. Malang je Ustazah kalau orang yang memilih cantik saja berbanding dengan agamanya ya Ustazah. Jadi kita ada pemanggil yang seterusnya di taliannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian kita? Tuan Haji Rahman. Haji Rahman. Silakan Tuan Haji. Sebelum dulu saya minta maaf lah kalau pendapat saya ini salah. Ini sekira pendapat. Jadi dalam Islam kita disuruh melihat itu ada tata caranya kan. Cantikan, seperti itu, keturunan, agama macam ustaz. Jadi saya kalau boleh saya menambah. Barangkali sebelum kalau orang bujang sudah meminatkan kahwin itu, mungkin perlu juga macam ia mesti berdoa. Ada kan dua diajarkan dalam agama.
Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Itu kalau saya salah betulkanlah. Ya. Jadi perkara ini saya rasa mustahil. Karena banyak terjadi. Jadi bahawa mau kahwin kalau berkahwin 2-3 hari sudah bercerai. Ada berkahwin 2 bulan, ada kadang 15 hari. Cerai. Perkara ini memang terjadi. Jadi kalau sudah berdoa atau saya rasa sudah kahwin atau terpulanglah. Kalau kita ini sudah berdoa bersarah kepada Allah Ta'ala, baru kita memilih. Kedua soalan saya, mungkin soalan itu fikir umur. Apakah fikir umur itu tidak mustahil kata? Karena kalau orang terlalu tua, berbini orang muda, saya rasa ada masalah betul. Orang tua berbini muda, tapi setahun 2 tahun meninggal dia. Bininya muda, 18 tahun. Apa terjadi bininya tu? Masalah tu. Ya. Apalagi kalau beranak berapa tu? Jadi tu perlu jadi fikirkan tu. Ya. Itu saja Tuan Haji. Itu Kedua saja. lagi ada lagi satu. Okay. Orang macam mencari istri ya. Jadi ia ni terdapat ya orang asing. Jadi orang asing ini diselamkan. Jadi saya merasa keraguan. Apakah Islamnya itu benar-benar Islam atau Islam kerana kahwin? Jadi ini terjadi ni dalam masyarakat, fenomena masyarakat ini. Kerana orang macam ni, saya lihat bila kahwin, setelah kahwin, istrinya tu seolah-olah bukan orang Islam. Ya. Pakaian seksi. Jadi macam mana ni keadaannya? Macam mana? Apakah ada jalan mungkin daripada jalur agama mencegah perkahwinan macam ni? Atau saja Greg? Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 3 perkara ni yang dipersoalkan ya Ustazah ya. Ya. Silakan Ustazah. Okay. Terima kasih kepada Tuan Haji Abdul Rahman. Berdoa itu saya setuju. Memang. Ya. Daripada kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku berikanlah aku jodoh yang baik. Betul. Itu paling baik ya. Sebelum kita memilih, minta kepada Allah. Apa-apa ni kita minta kepada Allah. Senjata mukmin yang paling. Iya, doa itu elok juga diamalkan oleh para pendengar di luar, terutama bagi mereka yang sedang mencari, berdoa. Ini malam Jumaat, ini bulan Syakban. Berdoalah supaya dapat diberikan jodoh yang baik. Dia lagi lama Ramadan. Iya. Ramadan lebih lagi afdal. Iya, berdoalah. Kemudian yang kedua itu faktor umur. Betul juga kita lihat ni faktor umur ni. Kita padan-padankanlah. Tetapi kalaulah seorang lelaki itu jauh umurnya daripada perempuan tadi itu, mungkin ini sebab itu saya katakan tadi jodoh maut apa di tangan Allah. Rahsia Allah. Dia takdirkan meninggal dunia suami itu. Jadi isteri yang muda tadi ini ialah kalau lelaki tadi itu suami ada harta boleh dapat dari segi faraidnya dah hukum faraid dapat 1/4 kalau dah beranak, kalau ia beranak dapat 1/8 lah itu. Kemudian ia ada anak lagi, mungkin saja ia akan mendapat bantuan lain dan juga dari kaum keluarga membantu kepada isteri yang balu tadi ini. Dan juga kalau ia berkahwin lain pun, oleh kerana yang muda mungkin ada keinginan, tidak salah ia berkahwin lain untuk menggantikan adanya almarhum suami yang telah meninggal dunia. Itu haknya lah sebagai seorang balu. Kemudian yang ketiga ini artinya beristeri orang mu'allaf itu. Adakah benar-benar Islamnya itu kerana memang benar kerana Allah atau kerana kahwin? Ada juga yang berkahwin itu kerana Allah, iaitu yang kedua kerana kahwin ada. Ada juga yang dia masuk Islam tu memang dia berkahwin. Karena berkahwin saya masuk Islam. Jadi kalau begitu suami ini berperanan. Keluarga keluarga ini yang berperanan, yang membantu ia mendidik ia secara agama, mendedahkan ia. Cuma kadang-kadang silapnya di antara sebahagian orang kita ni, kadang-kadang yang mu'alaf ni lebih baik Islamnya berbanding kerana apa? Islam. Mereka ini diberi kursus di pusat dakwah, ada peringkat-peringkat kursus diberikan dan mereka ini mengkaji ya, mengkaji mengkaji macam mana Islam itu sebenarnya. Jadi apa yang perlu kita lakukan di sini ialah bagi mereka yang nak mengislamkan orang bukan Islam untuk jadikan isteri atau jadikan suami, perdalamkanlah ilmu agama. Yang kedua, tunaikanlah tanggungjawab mendidik
jadi pasangan yang baru masuk Islam ini, dan juga kita dedahkan keluarga pun juga kita dedahkan kebiasaan kita hidup beragama. Tetapi kalau kita mendedahkan kehidupan kita yang jauh daripada agama, maka inilah nanti kita akan ditertawakan. Sebab itulah ia tidak nanti tidak mau mengikut kadang-kadang, bahkan ada yang balik kepada agama asal karena kecuaian kita yang sudah Islam ini, artinya tidak mendidik dengan sempurna dirinya, menganiaya, menzalimi dirinya, menyebabkan yang balik agama asal. Jadi apa yang perlu sekarang, sesiapa yang ingin berkahwin pada orang mu'allaf, mereka ini yang mesti memperdalamkan ilmu dan juga ketegasan itu mesti ada. Betul Ustazah. Ya, kadang-kadang kita merasa sedih juga bila ada pasangan yang baru memeluk agama Islam yang masih lagi terbawa-bawa dengan cara hidup yang sebelum yang memeluk agama Islam. Tapi Ustazah, kalau kita lihat tentang statistiknya, statistik perceraian di Brunei Darussalam, memang saya ada terbaca dalam beberapa hari yang lepas. Di dalam 5 tahun kebelakangan ini memang ada peningkatan dari segi jumlah perceraian. Perkahwinan juga banyak, perceraian pun tidak kurang banyaknya Ustazah. Adakah faktor bercinta sebelum kahwin ini sebenarnya salah satu yang menyumbang kepada perceraian, dengan sebab pasangan itu telah merasa jemu dengan pasangannya yang apabila sudah berkahwin sebab terlalu lama sama-sama. Berkemungkinan, tetapi apa yang saya lihat masa saya bertugas dulu, saya lihat kebanyakannya perceraian berlaku itu kerana persediaan mereka belum mantap. Belum cukup, belum mantap. Persediaan sebagai suami. Kadang-kadang yang salah satunya cara pemilihan. Kadang-kadang yang dipilih lain, yang ditunang lain, yang dikahwini lain. Itu. Kemudian daripada itu, tanggungjawab. Mereka tidak bertanggungjawab dari segi nafkah kebanyakannya. Ini yang menyebabkan para isteri itu menuntut cerai kerana tidak mendapat nafkah yang cukup daripada suami. Nah, kemudian selain daripada itu, hati tidak tetap pada yang satu. Kerana sesudah berkahwin pun mereka masih ada bercinta. Apalagi sekarang ini, duduk depan komputer, chatting melalui internet, misalnya Facebook, bercinta melalui alam cyber ni, menyebabkan artinya kerukunan rumah tangga itu sudah semakin luntur. Di mana kadang-kadang suami tidur lewat, katanya tidurlah kamu, walaupun bukan depan komputer, sekarang makin canggih, depan mobile telefon pun juga mereka boleh berbual-bual, bercerita di situ dengan orang lain, bukan isteri atau bukan suami. Jadi ini juga salah satu penyebabnya. Sepatutnya sekarang ini apa yang kita lihat, apabila peningkatan itu berlaku, kita berusaha membalikkan iman. Sebab iman kita ni sudah kadang-kadang ada masanya turun, ada masa naik. Iman ini dimantapkan. Bila iman itu mantap, ia takut kepada Allah, maka ia takut ni bagi suami yang ada isteri, ada anak, ia takut ini amanah Allah kepada saya. Mengapa saya cuai-cuaikan? Begitu juga bagi isteri. Suami saya itu adalah amanah, saya mesti patuh, saya mesti taat. Bila ini ada dalam diri suami dan isteri, insya-Allah mereka dapat bertahan, dan walau apapun masalah dalam rumah tangga itu boleh berbincang. Kadang-kadang kita berbincang, kadang-kadang pun nasihat lagi dimarahi. Kita mana tahu ini bukan rumah tangga kita, rumah tangga saya. Aku yang merasanya. Saya yang merasa saya sakit. Jadi perlulah kita baliklah kepada zaman dulu di mana keakraban di antara ibu bapa dengan anak, dengan menantu, itu yang patut kita kembalikanlah kepada dulu. Jadi alhamdulillah ya Ustazah, kita hampir sejam sudah membincangkan tajuk ini, iaitu cinta sebelum kahwin. Jadi sebelum kita menutup perbincangan kita pada malam ini, saya persilakanlah Ustazah untuk membuat sedikit kesimpulan dalam lebih kurang seminit Ustazah tentang keseluruhan tajuk kita pada malam ini. Untuk peringatan kita bersama bagi anak-anak kita dan siapa saja, janganlah menyelewengkan cinta itu. Kita ikut cinta fitrah yang diberi oleh Allah dan bercintalah selepas kahwin. Sebab ada orang berkata yang mana lebih baik, cinta sebelum kahwin atau cinta selepas kahwin? Kita akan mengatakan cinta selepas kahwin itu lebih baik kerana ia memenuhi kehendak kita. Halal pada masa itu. Kalau bercinta sebelum kahwin ini, ia masih terhad. Ada yang tidak halal. Kemudian selain daripada itu, kita ingatlah seperti mana kata Syekh Nasir Ulwan tu, bahawa cinta agung itulah cinta agung, kemudian cinta pertengahan, cinta yang baik, di mana cinta pada Allah, cinta pada Rasul, pertengahan cinta kepada keluarga, dan cinta bawahan itu cinta nafsu,
Dan kadang-kadang menzalimi orang lain karena cinta kita bersifat zalim, elakkan sama sekali. Kita balik kepada asal, balik kepada fitrah, iaitu sucikanlah hati, ingat kepada Allah, jangan melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh syarak. Ya, terima kasih Ustazah. Jadi ada penonton dan pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita telah membincangkan tajuk yang agak menarik pada malam ini, iaitu cinta sebelum kahwin. Antara intipati yang telah dibincangkan ialah bahawa perasaan cinta di antara lelaki dan perempuan itu memang satu fitrah ya Ustazah, yang telah menjadi fitrah manusia, iaitu semula jadi. Namun perlu dijaga oleh pasangan apakah perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan semasa bercinta ini, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 32, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Tafsirnya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi Ustazah, bukan sahaja mendekati zina ni, bahkan melakukan zina, bahkan mendekati perkara-perkara yang boleh menjurus ke arah perlakuan zina, seperti mana memandang aurat wanita ni Ustazah, seperti memandang aurat yang lebih daripada apa yang sepatutnya dipandang oleh lelaki. Kemudian menjaga pendengaran, seperti suara-suara daripada wanita yang menggoda-menggoda ni, Ustazah. Kadang-kadang wanita ni bila dia sudah melakukan itu ada tarikan ni Ustazah, memang. Kemudian menjaga batasan pergaulan bebas di antara lelaki dengan perempuan, dan mengelakkan sama sekali berkhalwat ataupun berdua-duaan antara lelaki dan perempuan, Ustazah, seperti mana seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Sadaqallahul azim. Tafsirnya, katakanlah kepada orang-orang beriman lelaki, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi dengan itu saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Mulia Ustazah Hajah Nur binti Haji Muhadi kerana telah berkesudian mengupas tajuk kita pada malam ini, iaitu cinta sebelum kahwin. Ya, ada penonton dan pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah selesainya perbincangan kita pada malam ini, cinta sebelum kahwin. Jadi pasangan yang bercinta, pastikanlah jaga percintaan itu, pastikan ia menjadi cinta yang tetap suci sentiasa sehingga membawa kepada jenjang perkahwinan, insya-Allah. Jadi aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kenapakah perbuatan sihir ini sangat terkutuk ataupun dilarang? Kerana mereka ini tidak lagi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala.